buku review dalam web seminar. Guru tidak sukses pembelajaran. Para siswa mengakses pelajaran dengan seperti kelas bimbingan web, tapi masih sedikit sekali. Sekarang, akses belajar sudah banyak, harganya pun juga kita. Pada dasarnya, bahkan baik dan buruk. Sopan dibentukkan oleh siswa-siswi ulangan menjadi lintas karakter kegunaan itu tadi sedikit berbeda informasinya bermutu. Okey, so dapat tengok lah. Okey, baik. Agak-agak apa yang kita nak ulang kaji hari ni? Akan diterangkan lagi oleh Kawan Puan nanti. Dan yang keempat, menjelaskan perubahan pendidikan moden. Dan yang kelima, menguraikan teori fungsionalisme dan teori konflik. Ini adalah hasil pembelajaran ataupun hasil ulang kaji. Hasil ulang kaji kita pada hari ini. Awak akan dapat apa yang ada dalam apa yang tertera ni lah, awak akan dapat insyaAllah. Okey, baik. Semua nampak apa macam apa? Kenapa nampak macam excited ke nak belajar ini? Okey, jadinya okey. Pada mula sekali saya nak pandang kawan sebelah masing-masing. Pandang sama sendiri. Pandang sama sendiri kawan masing-masing. Okey, smile, senyum. Okey, ambil mood sikit pagi, smile. Sihat ke? Buat apa semalam? Okey. Okey, seterusnya okey, saya akan membentangkan, saya Cikgu Fitri akan membentangkan mengenai definisi perubahan sosial. Okey. Seperti mana yang kamu nampak, ada dua gambar. Dah siap jawapan apa sebenarnya. Okey. Yang pertama adalah perubahan sosial, yang mana yang pertama nampak zaman dulu bermain congkak, bermain batu seremban. Selain itu? Tenteng. Pandai? Lagi? Galah panjang dan sebagainya. Tengok sekarang sebelah dia, PUBG, ML. Banyak. Okey, yang mana perubahan sosial dari sudut faktor budaya. Okey, yang pertama sekali, dulu permainannya sangat tradisional, kan? Sekarang lebih kepada teknologi. Okey, yang kedua. Yang kedua pun sama, tengok Nokia 3 suku, butang-butang. Siapa pernah pegang handphone macam ni? Dulu ayah saya pun handphone macam tu. Sekarang macam sebelah. Tengok sebelah tu iPhone. Okey. Jadinya faktor perubahan sekarang adalah, contohnya ada dua sini. Faktor budaya dan faktor teknologi. Okey, seterusnya. Jadinya sekarang saya akan terangkan ataupun kita akan buat revision mengenai definisi perubahan sosial. Okey. Aziz, baca yang atas sekali tu. Maksud atas sekali tu, maksud umum dia. Definisi perubahan sosial. Bermasa perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat baik, perubahan pada norma, ciri-ciri sosial, sistem lapisan masyarakat maupun kelompok sosial. Betul. Jadinya secara umumnya, okey, perubahan sosial adalah perubahan yang mana terjadi pada suatu masyarakat, iaitu dari segi norma dia, kebiasaan dia, ciri-ciri sosialnya, sistem lapisan masyarakat, iaitu dia punya ekonomi dia. Okey, dan dari sudut kelompok sosial. Baiklah, yang ni dalam buku surat, kita buka buku teks semua, buku surat 20. Dah. Okey, bagus semua. Peka dengan keadaan. Okey. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli sosiologi. Semua dah belajar dah. So saya cuma sekali lalu je lah. Okey. Mula kita tengok faktor perubahan sosial dalam masyarakat. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Yang ketiga, difusi. Next. Okey. Okey, yang pertama, akulturasi. Okey, saya nak minta Muzakir tuan baca boleh? Boleh? Nampak tak? Kena zoom sikit. Nampak Okey, boleh baca yang akulturasi.
pertemuan dan pertemuan. Okay, sorry, yang A tu dia terlebih kat situ. Okay, antara budaya dengan budaya lain tetapi budaya sedia ada dikekalkan. Okey, contohnya macam ni. Contohnya budaya Melayu, contoh dalam perayaan Hari Raya Aidilfitri. Okay, pada asalnya Melayu tidak memberi ampau ataupun duit raya lah kan. Tapi bila budaya Melayu bertemu dengan budaya Cina yang masa kongsi facai, dia bagi ampau. Jadi kaum Melayu ni ambil sikit budaya Cina yang bagi ampau tu. So sekarang ni kita pun dapat hari raya. Kasihan juga pada budaya Cina. Okey. Okay, next, asimilasi. Okey, ini saya nak minta pelajar perempuan pula tolong baca. Siapa yang agak siapa? Betik? Siapa? Contoh. Sama-sama nama. Nama dia bermula dari S. Mula dengan S. Siapakah? S. Syifa ada? Sebab saya ada student nama Syifa kat sekolah. Ada Syifa sini? Ada ya? Okey. Cik. Betul tolong baca ya? Yang asimilasi. Okey, see? Pertemuan dan pertumbuhan ini pun sama juga, ya Allah. Antara budaya dengan budaya kemudian terhasil satu budaya baru. Okey, contohnya yes. Kalau dalam buku tu Baba Nyonya kan. Jadi budaya Baba Nyonya ni terhasil daripada apa? Starting dia apa? Mula kaum Cina. Kemudian dia berkahwin dengan kaum Melayu. Kemudian terhasillah Baba Nyonya. Bukan terhasil banyak, maksudnya budaya dia tu. Jadi terhasil budaya baru daripada budaya Melayu, budaya Cina. Jadi terhasil satu budaya lain iaitu Baba Nyonya. Okey. Yes. Kalau dalam buku tu Baba Nyonya kan. Jadi budaya Baba Nyonya ni terhasil daripada apa? Starting dia apa? Mula-mula kaum Cina. Kemudian dia berkahwin dengan kaum Melayu. Kemudian terhasillah Baba Nyonya. Bukan terhasil banyak, maksudnya budaya dia tu. Jadi terhasil budaya baru daripada budaya Melayu, budaya Cina. Jadi terhasil satu budaya lain iaitu Baba Nyonya. Okey. Next. Uyu. Okey. Difusi. Okey. Yang ni tak payah, ni saya bacalah. Okey. Penyebar luas unsur budaya dari satu individu ke individu yang lain. Kemudian ni penerangan lanjut lah kan. Kemudian unsur tu unsur yang diambil tu disebarkan kepada kaum dia pula, kemudian kaum dia menerima. Okey, contoh kita terpengaruh dengan budaya barat sebenarnya. Tak, macam saya sekarang ni saya pakai baju kemeja. Kalau orang Melayu yang kaum Melayu dulu, dia apa pakaian dia? Tanjak lagi, Melayu lagi. Ini capal kan dulu kan, capal kan ataupun slipper. Teropah ke apa ke, tapi bukan kasut. Tapi bila budaya barat masuk, kita terikut dengan budaya barat. Itu daripada segi pakaian lah. Ada banyak lagi. Contohnya daripada segi lagu. Dulu kita dengar macam lagu-lagu Melayu je, sekarang ni dah seluruh Korea, K-pop kan, betul tak? Adakah ada siapa yang tak apa nak dengar K-pop sekarang ni? Itu bohong lah ya. Nampak sangat bohong ya, tapi tak apalah. Okay, next. Okay, kemudian kita tengok kepada ulasan sarjana ataupun tokoh. Okay, daripada William F. Ogburn dan Meyer F. Nimcoff. Okay, perubahan mereka mengatakan perubahan sosial ini meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material dan bukan material. Okay, kamu semua kena alert lah yang ni. Apa tu? Apa kata-kata tokoh-tokoh ni mungkin ada dalam exam. So saya pendekkan saja, daripada ayat panjang tu saya ringkaskan saja. So ini yang terbaik lah kot, insyaAllah. Kalau dalam exam nanti dia tanya apakah yang dikatakan oleh William F. Ogburn, Meyer ni, ini dah jawapan dia, insyaAllah. Okay. Dan ingatkan juga nanti akhir nanti akan dipilih 6 orang yang terbaik daripada Wheel of Name. Names. Okay, Wheel of Names. Okay, sorry. Okay, Wheel of Names. Akan dipilih 6 orang untuk memberi ulasan. So mungkin ini pun akan ditanya lah. Ada kahut nanti kan. Mungkin ada soalan juga. Okay, next soalan lah. Okay, dah. Okay, yang kedua, Kingsley Davis. Bukan Matthew Davis, Kingsley Davis. Okay, apa yang Kingsley Davis kata? Dia kata perubahan yang terjadi dalam struktur atau fungsi masyarakat. Dia kata
perubahan sosial ni adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur atau fungsi masyarakat. Okay, next. Okay, ulasan sarjana yang ketiga, Gilin and Gilin. Saya pun tak pasti betul tak nama dia yang betul, tapi dalam buku tu Gilin and Gilin kan? Betul tak? Betul. So betul lah kot. Ya. Okay, Gilin and Gilin. Gilin and Gilin. Ada syaddah, so ada dua. Kan ada dua L, jadi so ada syaddah. Okay, variasi. Apa yang Gilin and Gilin cakap? Dia kata variasi cara hidup yang telah diterima. Perubahan ini sama ada daripada sudut geografi, budaya material, apa tu? Material, sorry, typo, material. Budaya material, komposisi penduduk, ideologi difusi, dan penemuan baharu dalam masyarakat. Inilah pendapat daripada Gilin and Gilin. Okay, next. Okay, ni ada 12 bentuk-bentuk perubahan sosial. So, macam ni, saya nak bahagikan 3 grup. Satu grup akan ada 4 bentuk yang diorang akan ambil, dan dalam masa 4 minit nak minta semua yang bentuk-bentuk yang dah diberi tu hafal, dan kemudian minta seorang wakil untuk sebutkan 4 tu sekali. Okay, Pecahkan. saya pecahkan. Okay, grup lelaki satu grup, sana tu satu grup. Okay, grup perempuan satu. Okey, 3 baris grup yang kedua, 3 baris yang di belakang grup yang ketiga. Grup ketiga. Sekali lah ni. Satu grup lah ni. 3 orang ni satu grup yang dengan grup perempuan ni. Perempuan yang 3 baris terawal, 3 baris belakang tu satu grup lain. Okey. Okey, jadi untuk grup lelaki saya nak minta kamu semua hafal 4 saja. Yang pertama, perubahan. Okey, betul. Perubahan besar, perubahan kecil, perubahan berencana, perubahan tidak berencana. 4 tu saja. Saya minta nanti dalam masa 4 minit, nanti minta seorang wakil untuk sebutkan semula. Dan saya akan tutup ni slide ni. Sebutkan semula 4 bentuk ni. Okey. Grup perempuan yang pertama, grup 3 yang 3 baris ni. Okey, perubahan cepat ataupun pesat, perubahan perlahan atau lambat, perubahan kualiti masyarakat, perubahan budaya. Okey. Untuk grup perempuan yang first ni, 3 first. Nak ulang sekali lagi? Ulang sekali lagi? Tak payah kan? Okey. Yang ke grup yang perempuan yang ketiga, perubahan gaya hidup, perubahan teknologi dan perubahan proses. Itu saja. Okey, dalam 4 minit boleh hafal dulu. Nanti saya akan petik saja nama, tak salah siapa-siapa. Minta sebut berdiri dan sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Okey. Okey, tinggal 2 minit. Nanti masa sebut tu saya minta semua tutup buku. Tak boleh kata yang nanti yang tipu. Perubahan kecil ni, yang pertama perubahan kecil. Okey. Yang mana dia terjadi pada suatu subgrup. Sebutkan saja. Tak perlu terang. Kita sebab semua dah belajar, so nak bagi ingat balik je. Tak apa. Sebutkan saja. Apa bentuk perubahan dia. Itu je. Simple je. Perubahan kecil, Okey. perubahan besar, perubahan berencana, perubahan tidak berencana. Mantap, pandai. Bagus, sebut sikit. Okey, grup yang perempuan yang kedua. Kalau nama juga. Okay, saya sebut tudung lah Warna tudung. Warna tudung, okey. Okey, disebabkan saya pakai baju merah, so saya akan petik yang pakai tudung merah. Kan, sebab tak tahu nama. So petik lah tudung warna merah. Okey, macam mana ramai pula pakai tudung merah ni. Alamak.
Jokowi. Okey, siapa nama ni? Yang ni? Siapa nama? Hasnida. Okey, Hasnida. Sebutkan bentuk perubahan sosial yang kamu hafal tadi. Perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kualiti masyarakat, yang terakhir perubahan budaya. Ada tu. Okey, seterusnya saya akan panggil yang sana pula. Ini saya tak nak ambil yang tudung merah, tudung lain pula. Kan nanti kena bahan lagi. Tudung lain. Okey, tudung Sorry. Mana bos? Okey, tudung Tu anak ke depan sekali kita. hijau ada yang belakang. Pegang sistem. Fakhria jangan risau. Dia dah grup yang ketiga dia risau. Belakang. Yang tu hijau tu, yang tu tengah-tengah tu. Apa nama? Siapa nama? Aiman. Okey. Okey. Boleh sebutkan apa tu namanya? Bentuk perubahan sosial yang kamu hafal tadi. Perubahan gaya hidup, proses dan teknologi. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, saya sambung. Okey. Saya bagi sekali lalu je. Okey. Okey, seterusnya saya pergi kepada 4 teori perubahan sosial. 4 teori perubahan sosial. Okey, yang pertama teori evolusi, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori functionalisme, yang keempat tadi yang ketiga, yang keempat teori kitaran. Okey, next. Okey, untuk teori evolusi dia saya dah keluarkan dia punya ciri-ciri ataupun apa yang penting je. Saya tak perlu sangat yang panjang. Okey, yang pertama perubahan sosial memiliki arah tetap. Okey, arah tetap ni apa maksud dia? Yang bermaksud mempunyai peringkat. Maksudnya dia berubah tu ikut peringkat, dia tak berubah terus kepada satu benda tu. Dia ada ikut step. Okey, yang ketiga apabila perubahan tercapai tiada lagi perubahan akan berlaku. Okey, dia sampai satu tahap maksimum yang dia berubah tu, dia stop lah. Dia dah tak ada perubahan lain. Itu adalah evolusi. Okay, next. Yang kedua, teori konflik. Okey. Saya keluarkan juga dia punya ciri-ciri penting saja. Pertentangan kelas. Yang pertama pertentangan kelas, maksudnya taraf yang berbeza lah. Yang kedua antara kelompok atasan dengan kelompok bawahan yang ditindas. Maksudnya konflik ni akan berlaku pada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, yang apa sahaja yang tidak bermanfaat akan dibuang. Maksudnya dia ambil yang bermanfaat saja, yang tak bermanfaat dia akan buang. Okey, kata William Outward, ada unsur berubah cepat, ada yang lambat. Dalam functionalisme ni ada unsur yang berubah dengan cepat, ada unsur yang berubah dengan lambat. Okey, next lagi. Okey, satu lagi, teori kitaran. Okey, poin utama perubahan secara berperingkat. Dia sama juga macam teori evolusi tadi, tapi ada sikit perbezaan. Okey, apa perbezaan dia? Okey, kata tidak akan berhenti walaupun sudah pada tahap sempurna. Kalau teori evolusi tadi sampai tahap maksimum dia stop dah kan. Tapi untuk teori kitaran sampai tahap yang sempurna pun dia still lagi berubah. Itu perbezaan antara kitaran dengan evolusi. Okey, yang ketiga kembali berputar untuk beralih ke peringkat seterusnya sehingga membentuk satu kitaran. Macam tu. Okey, faham lah kot. Dia mudah je, dia tak perlu. Yes, saya. Berdasarkan teori kitaran ni kan, dia daripada yang tahap sempurna kan dia kita balik. Adakah daripada sempurna dia jadi yang tidak sempurna balik? Macam tu. Contohnya dalam satu tamadun, kita ambil daripada satu tamadun. Tamadun betul ada satu tamadun tu, mungkin Fakhriah boleh apa tu? Sebab dia kan sejarah kan. Jadi dia mungkin boleh terangkan yang memberi kefahaman lebih lanjut lah nanti. Saya secara dasar saja. Okey. Sorry seperti Fakhriah je. Okey, dalam satu tamadun tu kalau kita tengok tamadun ada mula dia zaman kejatuhan. Kemudian dia akan memikirkan satu step untuk dia naik, betul tak? Dia jadi zaman kegemilangan, betul? Tapi tiba-tiba part yang zaman kegemilangan tu dia akan jatuh. Kemudian dia akan bangkit semula, jatuh balik, bangkit semula. Itulah kitaran. Faham tak? Ya.
Tak apa, nanti nak lebih lanjut Fakriah boleh ke depan lah. Okay? Okay? Jawab tak? Jawab? Okay, next. Okay. Soalan pula. Kuis imbasan minda. Okay, yang saya akan tanya balik apa yang saya dah ajar tadi. Kamu semua dah hafal ataupun yang saya dah sebut tadi. Saya akan tanya balik. Okay, next. Okay, soalan yang pertama. Berikut merupakan maksud difusi, pertemuan dan pertemuan antara budaya dengan budaya, kemudian terhasil satu budaya baru. Betul? Sabar. Tenang. Sabar dengan iman. Sabar. Okey, saya akan panggil satu nama, seorang je. Nama dia pula. Panggil Tudung lah. Saya akan sebut Tudung. Nama dia lupa. Okey. Ya ke lupa? Betul. Susah sikit nak ingat nama perempuan, serius. Fakra ingat sebab dia pandai. Sekarang pandai kan. Dia kena ingat nama situ. Betul, nama-nama itu kita kena ingat nanti. Senang nak tanya nanti kan. Senang nak petik nama kan. Okey. Okey, ya Allah. Nama tak tahu. Ya, jangan nama kena. Tudung. Tudung lah Okey, Tudung warna pink. Sebab saya tak suka pink, so saya petik apa tu dia pink. Ramai pula pakai pink ni, ya Allah. Salah pilih. Salah pilih lah. Okay, yang sini lah, siapa nama yang sini? Siapa nama? Hadira. Okay. Saya baca sekali lagi, kamu katakan betul ke salah? Berikut merupakan maksud difusi, pertemuan dan pertemuan, ya Allah, lagi antara budaya dengan budaya, kemudian terhasil satu budaya baru. Adakah itu maksud difusi? Salah. Jadi dia maksud apa? Memang tolong. Okey, asyik betul. Kita buat sikit. Okey, next soalan. Ada satu soalan. Okey, soalan yang seterusnya. Berikut merupakan ciri-ciri teori evolusi. Yang saya kata orang tadi. Tahu buka balik. Okey, yang ciri yang pertama berperingkat, yang kedua apabila perubahan tercapai tiada lagi perubahan yang akan berlaku. Betul betul. Okey, sabar, tenang. Saya akan petik satu nama. Lelaki lah pula. Perempuan je kena ya. 5 atau Okay, Aziz. 8 minit sahaja. 5 atau 8 minit. Okey, apa dia Aziz? Betul. Okay, betul. Betul. Okey, kalau saya kata tadi, kamu semua kena fokus. Nanti di hujung pembentangan ni akan dipanggil 6 nama yang bertuah okey, dan diminta memberi ulasan daripada apa yang kami bentang. Okey, semua kena fokus seterusnya saya akan pas kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Okey, cikgu sekejap je. Jadi cikgu nak minta kamu fokus baik-baik dan cuba ingat poin-poin penting, okey? Okey, cikgu sambung apa yang cikgu Amri dah ajar tadi. Cikgu nak tambah tentang tokoh di setiap teori. Teori evolusi dulu. Itu akronim dia, CEF, Chef. Kalau sebut C saja ingat Charles. Bila Charles, ingatlah sekali nama belakang dia, Charles Darwin. Charles. Boleh. Charles Darwin. E ingat Emily Durkheim. Lepas tu F ingat Ferdinand Tonis. CEF, Chef. Kemudian teori konflik pula. Yang ni tak ada akronim, kamu cuba ingat saja. Karl Marx dan juga Ralph Dahrendorf. Jadi dia macam agak konflik dekat ingat kan? Yang susah sikit tu lah. Teori konflik, Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Okay. Teori fungsionalisme pula, William Ogden. Okay. Last sekali teori kitaran. Tu akronim dia, KOT, kod. K tu cikgu pilih Khaldun. Jadi Khaldun ingatlah Ibn Khaldun. O, Oswald Spengler. Boleh. T, Arnold Tony B. Okey, ulang semula. Teori evolusi, Chef, Charles Darwin, Emily Durkheim, Ferdinand Tonis. Teori konflik, Karl Marx, Ralph
Okey. Teori fungsionalisme, William Burke. teori kitaran, Ibn Khaldun, Oswald Spengler, Arnold Toynbee. Tony B. okey. Okey, tahniah dah hafal. Okey, seterusnya saya nak masuk Topik. perubahan sosial dalam pendidikan di Malaysia. Bila sebut pasal perubahan saja, kita kena ingat kalau di Malaysia key dia adalah perubahan daripada satu sudut yang mungkin bagus tetapi ke arah yang lebih bagus. Okey, dari segregasi kepada integrasi nasional. Cikgu nak tanya, apa pendapat kamu? Apa kamu rasa maksud integrasi? Siapa rasa nak jawab ataupun nak kuatkan suara je? Kalau malu nak angkat tangan. Apa yang kamu rasa tentang integrasi? Integrasi. Boleh cikgu petik nama tak? Yang lelaki dulu Cikgu nak tanya Zarul, boleh tak? Okey, apa Zarul? Apa yang kamu rasa? Apa maksud integrasi tu? Campuran. Okey, tak apa, terima kasih. Betul. Okey, tak apa, terima kasih. Berani mencuba. Okey, seterusnya cikgu nak tanya perempuan pula. Saya nak tanya yang tudung hijau yang depan. Apa yang kamu rasa tentang integrasi? Apa yang maksud integrasi tu? Gabungan. Hampir tepat dan cikgu rasa itu pun tepat. Okey, merujuk Kamus Dewan, integrasi tadi penggabungan ataupun pergabungan beberapa kaum, unsur, bahagian dan lain-lain menjadi satu kesatuan ataupun penyatuan. Lebih kurang macam Najat tadi cakap, lawan dia segregasi, iaitu pengasingan antara satu kelompok kepada kelompok lain. Jadi apa kaitan dengan perubahan dari segregasi kepada integrasi? Jadi sejarah awal pendidikan di tanah Melayu ni menyaksikan berlaku segregasi kerana banyaknya etnik di tanah Melayu pada awalnya. Ada etnik Melayu, India, Cina. Jadi pada awalnya dalam sistem pendidikan ni berlaku segregasi, tak ada penyatuan dari sudut sistem dia, dari sudut orientasi dia dan apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi dia pengasingan. Kemudian sepanjang tahun 1940 sehinggalah 1970, dalam tahun tu ditubuhkan beberapa dasar yang menjurus kepada integrasi dalam bidang pendidikan ni. Baik, yang pertama tadi dari segregasi kepada integrasi. Yang kedua dari 3M kepada K ekonomi. Cikgu nak tanya, apa maksud 3M dari sudut pendidikan? Baca, menulis, mendengar. Okey, betul. K ekonomi pula? Tak tahu kan? Okey, K ekonomi yang berasaskan pengetahuan, iaitu penggunaan ilmu dan teknologi yang lebih intensif dan meluas dalam semua sektor ekonomi serta dalam pengurusan awam dan korporat. Maksudnya, ekonomi yang bagus, majoriti tenaga manusia adalah pekerja yang berilmu. Maksudnya nak kembangkan ilmu ini, nak kembangkan ekonomi, nak bagusnya ekonomi, rakyat dia ataupun pekerja dia perlulah menguasai pelbagai bidang ilmu. Oleh itu, pendidikan kini mestilah mampu melahirkan orang yang mempunyai pelbagai kemahiran bagi menghadapi cabaran abad ini. Bukan hanya membaca, menulis dan mengira. Boleh faham Cikgu ulang balik dari 3M kepada K ekonomi. Pertama, segregasi ke integrasi. Kedua, 3M ke K ekonomi. Kena ingat kejap lagi cikgu nak tanya. Okey, yang ketiga daripada chalk and talk kepada E pembelajaran. Cikgu yakin kamu baca je kamu dah boleh gambarkan, sebab dia berkaitan dengan pengalaman kita sendiri, pengalaman kamu sendiri. Baik. Chalk and talk. Kalau kita translate kan, chalk tu kapur, talk tu kan bercakap apa semua. Jadi cikgu pada zaman dulu, dia hanya menulis, pelajar tunggu menggunakan kapur di papan hijau. Jadi masa dia ambil. Lepas tu pelajar tunggu, kemudian guru menerangkan.
Kemudian sekarang pula dia berubah kepada e-pembelajaran. E tu nak ingat dia elektronik. Jadi elektronik pembelajaran. Jadi cuba kita tengok e-pembelajaran. Satu proses pembelajaran yang menggunakan sistem ataupun komponen elektronik. Yang terakhir, cikgu ulang balik. Yang pertama tadi segregasi ke integrasi. Yang kedua 3M ke care ekonomi. Yang ketiga Talk kepada e-pembelajaran. Yang keempat sistem perubahan sistem pendidikan Malaysia. betul. Yang kelima betul. Okey, yang keenam penekanan aspek penguasaan pelajaran dalam PDP. Ini memfokuskan kepada betul. Dalam poin ni terdapat beberapa dasar yang telah diperkenalkan, iaitu satu murid satu sukan, iaitu memfokuskan kepada agar murid lebih aktif. Kemudian dasar memartabatkan bahasa Melayu dan mengukuhkan bahasa Inggeris. Ini untuk dia mengembalikan untuk martabatkan kembalilah penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Kemudian dasar mengehadkan 12 mata pelajaran sahaja dalam peperiksaan SPM. Tak boleh lebih dah sekarang. Kemudian maaf typo sedikit, mewajibkan lulus mata pelajaran sejarah dalam SPM mulai 2013. Jadi mulai 2013 mata pelajaran sejarah kena lulus. Okey, ulang semula last kali. 6 poin penting tu. Yang pertama, Segregasi kepada integrasi. yang kedua, 3M kepada e-pembelajaran. 3, Letak pada e-pembelajaran. yang keempat, Perubahan sosial pendidikan Malaysia. Buat sampai jadi. 5, yang terakhir. Ada yang tengok buku kan? Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak? Ha? Okey ke bangsa Melayu? Ha? Ada awang. Mana awangnya? Awang kita elok. Okey. Saya Muhammad Syarul Aizat. Kita terus, masa dah tak banyak. Kita terus kepada tajuk baru, bab baru, bab 4, iaitu perubahan pendidikan moden. Bukan perubahan, pendidikan moden. Jadi kita terus kepada perubahan pendidikan Islam tradisional kepada moden. Apa yang kamu faham tentang tradisional dalam pendidikan? Cara lama, betul, cara lama. Iaitu tradisional, dia hanya membaca Quran, pendidikan, dalam pendidikan, membaca Quran, belajar ilmu agama. Lepas tu kepada daripada tradisional kepada moden ni yang kita faham iaitu bersistem, ada silibus, macam sekarang ada silibus kan. Jadi ini adalah kronologi secara ringkas, sebab ni ulang kaji. Sebelum 1854 ada sekolah Quran, iaitu sebenarnya sebelum Inggeris masuk. Inggeris ya. British. Wujud sekolah-sekolah Quran di negeri-negeri seperti Melaka, Singapura dan Pulau Pinang. Jadi selepas tu yang ni lah, yang isu semalam ni. Inggeris masuk. Jadi wujudlah sekolah Melayu. Dia nak dia mengambil sekolah Al-Quran ni, dia wujudkan sekolah Melayu supaya dia nak buat macam ni lah. Iaitu sekolah Melayu ni macam mana membaca, menulis dan ilmu hisab ataupun mengira pada waktu pagi dan sekolah Al-Quran waktu petang. Itu selepas 1854. Pada 1906 iaitu wujud satu tokoh, yang ini yang kita belajar sejarah dulu kan. Ada Syed Sheikh Al-Hadi, itu tokoh kaum muda tak salah. Dia ni lah yang mahu membawa sekolah madrasah ini kepada lebih pendidikan yang bersistem. Dia mahu mengubah sistem pendidikan kepada lebih sistematik. Jadi dia ada tubuhkan, yang ni saya letak
satu je. Dia ada 3 madrasah di Bukit Mentajam, seberang Perai tu. Lepas tu di Singapura dan satu lagi di Melaka. Dalam buku rasanya Bandar Kabar. Bandar Kabar kat mana? Ada kat Melaka? Ada. Kat Bandar Kabar. Zarul Melaka. Cendol je, cendol. Okey, selepas itu ada pada tahun 1952 ada wujudnya penggubalan Ordinan Pelajaran 1952, iaitu pelajaran agama Islam ini masuk dalam subjek di sekolah bantuan kerajaan. Yang sebelum tu bukan lagi menjadi satu subjek yang rasmi, lebih tepat tu, yang rasmi. Sebab dulu sekolah ni dia mengasingkan bila sekolah Melayu, bila sekolah Quran. Jadi pada 1952 ni pelajaran agama Islam ni dimasukkan menjadi subjek atau khusus dalam sekolah bantuan kerajaan. Dan selepas itu 1961 sebenarnya ada satu lagi Ordinan Pelajaran 1957, iaitu dia buat pelajaran agama Islam ni akan wujud dengan syarat sekolah tu mempunyai paling kurang 15 murid agama Islam. Tu dalam ordinan, saya lupa tak, maafkan saya, 1957 ada. Lepas tu barulah ada Akta Pelajaran 1961. Yang ni time apa orang cakap, kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam. Iaitu sebab dia nampak yang pendidikan barat ini dapat meruntuhkan moral. Budak pandai tapi moral tak ada. Jadi dia pun buatlah dalam Akta Pelajaran 1961 tu dia menjadikan pelajaran agama Islam menjadi subjek pembelajaran biasa, iaitu dengan masa 120 minit seminggu, iaitu 2 jam 2 jam 120 minit. 2 jam seminggu. Betul tak? 2 jam. Matematik tak pandai sangat. Lepas tu 2005 disebabkan Akta Pelajaran 1961 tu sebab dia nak mengusahakan biar pendidikan Islam ini lebih bersistem. Jadi wujudlah Jacob yang dilaksanakan. Tak habis lah. Jacob dilaksanakan oleh siapa? Apa? Pak Lah. Zaman Pak Lah. Apa nama penuh Pak Lah? Abdullah Abadani. Saya teka je tu. Nak teka-teki. Dan ada juga di PTN, Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Jadi yang inilah kita cakap dari tradisional kepada moden. Maksudnya ni sudah bersifat bersistem, ada silibus. Dan selepas tu adalah wujud sekolah-sekolah yang lebih maju, yang ada teknologi apa kan. Itu saja perubahan pendidikan. Pengukuhan pendidikan dalam dasar pendidikan kebangsaan. Seperti yang kamu tengok adalah apa ni? Aspirasi murid. Jadi inilah yang dihasratkan untuk murid capai, iaitu ada pengetahuan, ada kemahiran berfikir, ada kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, dapat banyak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lepas tu ada bahasa tambahan. Awak semua dah ada bahasa Arab kan? Ada bahasa Arab, ada dah belajar Mandarin, belajar Perancis, Itali Spanyol. Belajar Itali. Spanyol lah. Kita ni belajar bahasa Spanyol. Kemahiran memimpin dapat membuat dapat memimpin lah. Melahirkan, menjadikan murid itu seorang yang berpendirian. Berpendirian. Tak dengar? Saya tak rasa rakaman. Jadi macam tu.
Kemahiran memimpin. Etika dan kerohanian. Iaitu dia ini mempunyai nilai, mempunyai moral, dapat membuat keputusan yang betul, tidak mengikut hawa nafsu. Dan yang akhir sekali identity nasional. Identity nasional iaitu dia ni, murid ini dapat mempunyai jati diri, dapat bersosial walaupun dengan bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Melayu saja. Betul kan? Betul. Ini kan ulang kaji, maksudnya awak semua dah tahu. Sebab itulah saya pergi dengan cepat. Sebab masa dah tak banyak. Teruskan. Ini penambahbaikan sistem pendidikan negara secara holistik. Iaitu gelombang pertama, iaitu mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Ini gelombang pertama dalam apa? PPPM. Iaitu dalam gelombang ni apa KPM nak ubah, iaitu dengan bukanlah mengubah sangat, menaik taraf sistem pendidikan dulu kepada yang sekarang kita belajar PPPM ni. Gelombang kedua iaitu memacu peningkatan sistem. Maksudnya sistem yang dah ubah tu dah okey, tapi dia nak meningkatkan lagi. Seperti yang kita belajar dulu, sistem silibus KSSR dan silibus KSSM yang kan ada semakan semula tu, yang tu berlaku pada gelombang kedua. Gelombang ketiga iaitu tahun 2021 hingga 2025. Yang ni sekarang 2022. Itu mengancap ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir uruskan diri. Yang ni ada aspirasi sistem pendidikan Malaysia, iaitu akses. Maksudnya pendidikan Malaysia, harapan dia nak capai. Harapan dia nak capai iaitu akses, iaitu 100% enrollment semua peringkat pendidikan. Walaupun sekarang ni bukanlah 100% lagi, tapi dah okey lah sekarang. Dalam 85% saya ada baca sekarang enrollment sekolah semua peringkat pendidikan. Maksudnya dia nak semua pendidikan ini murid, tak kira yang mana dapat masuk sekolah tu, dapat belajar, dapat mendapatkan akses pendidikan tu. Yang kedua ialah kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dan tim sedang pisah. Yang ini harapan dalam segi kualiti. Untuk melahirkan murid yang berkualiti dalam segi apa yang kita belajar dalam yang ada dalam FBK tu. Jerry dah. Jerry. Teams ni tak tahu ke? Kau tak ingat. Teams ni sebenarnya saya pun tak ingat. Boleh cari di ni, untuk selanjutnya boleh cari di platform Google. Boleh. Yang ni saya tak sempat nak selidik yang ni. Sebab di buku modul pun dia tulis tim, saya pun macam terfikir juga. Bagus soalan tu. Cuma maaf tak dapat jawab. Terusnya equity, iaitu 50% pengurangan dalam jurang pendidikan. Maksudnya murid di luar bandar ataupun dalam bandar mendapatkan kesamarataan dalam pendidikan. Kalaulah murid di luar bandar ni mendapatkan kalaulah murid ni dalam bandar dia mendapatkan pendidikan yang bagus, biasanya ada isu dulu kan, kenapa sekolah luar bandar ni dapat guru tak macam guru dalam bandar.
Jadi harapan dia 50% untuk pengurangan dalam jualan pendidikan. Maksudnya yang luar bandar dan dalam bandar pun dapat kesamarataan dari segi apapun, teknologi ke, dari segi kualiti, fasiliti dan sebagainya. Yang keempat itu perpaduan. Itu perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai keperbagaian. Ini untuk dapat perpaduan lah, perpaduan antara rakyat Malaysia, semua bangsa. Kecekapan dan terakhir kali kecekapan iaitu memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Yang ini untuk meningkatkan keberhasilan murid. Apa maksud keberhasilan murid tu? Kemenjadian. Kemenjadian murid. Maksudnya murid tu menjadi menjadi manusia, jadi manusia baik. Kalau orang Kelantan panggil, murid tu jadi. Murid tu jadi. Berguna. Jadi maksudnya murid tu dia ni berjaya menjadi manusia. Manusia yang betul-betul manusia. Bermanfaat lah. Bukannya pembelot. Itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan sentuh secara ringkas. Okey, dua benda yang saya akan terangkan hari ini, iaitu yang pertama teori functionalism dan yang kedua teori konflik. Okey, sebelum saya masuk ke sini, satu perkara yang kaji fungsi perilaku sosial ataupun institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Jadi functionalism ni tujuan dia adalah untuk perpaduan. Kena ingat, functionalism ni tujuan dia untuk perpaduan. Okey, contohnya pelajar perlukan, maknanya kat sini kalau kita tengok, kita baca lebih lanjut, functionalism ni dia ada kaitan dengan tubuh badan. Bukan kaitan ni lah, dia ada persamaan, disamakan dengan tubuh badan. Kalau tubuh badan kita ni banyak tangan lagi, kaki, mata, hidung, telinga kan. Jadi semuanya perlu untuk jadikan satu tubuh badan. Dan semuanya ada fungsi masing-masing kan. Nama pun functionalism, ada fungsi masing-masing. Mata untuk melihat, tangan untuk sentuh, kaki untuk jalan. Jadi kalau tak ada satu ni, maknanya tak jadilah manusia. Dia ada cacat sikit. Okay. So kaitannya ialah tengok ni contoh. Contohnya sekarang ni pelajar perlukan guru untuk mendidik. So fungsi guru ialah untuk mendidik. Kemudian guru perlukan kurikulum untuk mengajar. Maknanya kurikulum ni berfungsi untuk guru nak mengajar. Dan kurikulum perlukan orang yang membentuk kurikulum tu. Adalah orang yang buat kurikulum tu. Jadi semua ni perlu tak antara satu sama lain? Perlu kan? Saling perlu antara satu sama lain. Jadi kalau kait dengan sekarang ni, dekat satu sekolah tu, kalau kita belajar sebelum ni ada tiga apa tu, institusi ataupun tiga perkara lah. Yang pertama guru kan, ada tiga segi, saya tak ingat benda apa tu. Yang pertama guru, yang kedua murid, yang ketiga masyarakat. Ingat lah bentuk segitiga tu kan. Jadi ketiga-tiga ni perlu kan, diterapkan pada zaman sekarang ni. Okey, itulah functionalism. So zaman sekarang ni kerajaan telah bentukkan tiga tu. Maknanya ketiga-tiga tu berfungsi untuk pendidikan negara kita. Okey, next. Faham kan? Faham? Okey, kemudian teori konflik. Teori konflik ni menjelaskan bahawa pendidikan berfungsi untuk memenuhi kehendak ekonomi yang macam saya cakap tadi. Dan pendidikan juga dianggap sebagai superstruktur digunakan oleh sistem kapitalis, iaitu pihak yang dominan ialah mereka yang berkedudukan tinggi. Nama pun konflik kan. Jadi dia lebih kurang dua darjat lah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Okey, kaitannya dengan pendidikan moden sekarang. Okey, contoh, orang kaya hantar anaknya ke sekolah swasta dengan anggapan bahawa swasta lebih terjamin pendidikan. Orang miskin hantar ke sekolah kerajaan sebab
tak mampu. Itulah zaman sekarang ni. Dan kalau orang kaya ni dia boleh hantar lah. Kalau macam setengah sekolah swasta ni, kadang-kadang yuran dia mahal juga. Lebih kurang 300 ke atas lah kalau belah Selangor, belah KL kan. Kalau belah lain pun ada juga yang lebih mahal. Tapi sanggup hantar. Sebab apa? Sebab parent mampu. Jadi dia nak anak dia ni lebih terjamin. Anggapan dia sekolah swasta ni lebih terjamin. Kadang-kadang ada sekolah swasta ni dicampurkan dua, agama dengan akademik. Jadi dia macam lebih terjamin lah, anak dia lebih terdidik dengan didikan agama. Jadi dia mampu, dia hantar. Kalau orang yang duduk yang miskin-miskin ni, terpaksa lah hantar sekolah kerajaan sebab tak mampu. Jadi kat sini berlaku konflik lah, iaitu orang kaya dengan orang miskin. Dia hantar anak dia ke mana. Ini contoh ni kena ingat lah, nanti senang difahami. Tadi saya bagi contoh guru, murid dengan masyarakat kan. Yang ni saya bagi contoh orang kaya dengan orang miskin. Okey, faham ada soalan? Okey. Bila saya tengok antum semua pagi ni kan, saya tak tahu kenapa, saya rasa ada aura-aura kepahlawanan tu. Saya tak tahu lah apa antum buat semalam, saya pun tak tahu. Saya tidur awal kan, saya memang jenis tidur awal. Jadi saya tak tahu kenapa saya rasa semua macam bersemangat pagi ni. Jadi saya harap kita bawa lah untuk sesi pengukuhan kita pada pagi ini. Okey, bawa semangat tu insya-Allah. Jadi untuk pengukuhan ni saya gambarkan pengukuhan ini sebagai sebiji burger. Okey, pengukuhan ni saya gambarkan sebagai sebiji burger. Siapa sini suka makan burger? Selain saya dengan Ustaz Yuni semalam, siapa yang suka makan burger? Cuba angkat tangan. Cepat saya nak bagi tips ni. Okey, ramai. Okey, baik. Kepada yang suka, tips nak dapatkan burger yang berkualiti, sedap hingga menjilat jari, belilah yang ada moza. Itu je rahsia dia. Percayalah, belilah yang ada moza. Confirm sedap. Saya pernah kerja di A&W. So saya berapa ringgit? Ada yang murah, ada yang mahal, tengok pada tempat lah kan. Tapi itu tips yang saya berikan kepada antum semua. Jadi untuk pengukuhan ni, saya gambarkan sebagai sebiji burger. Kenapa macam tu? Okey, kita kaitkan dengan RPH. RPH kita ada induksi, betul ke betul? Betul. So, burger ni tapak dia adalah roti. Dan roti tu adalah set induksi. Dah nampak dah sini kan? Roti di tapak dia tu adalah set induksi. Kita tak boleh terus berikan segala-galanya dekat induksi tu. Sebab tu dia lembut. Kita kena layan slow-slow. Okey? Lepas tu kita kukuhkan di tengah-tengah burger tu. Kita compilekan pelbagai maklumat, iaitu pelbagai langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. So kita compile semua. Kita compilekan semuanya. Kita compilekan semuanya, kita letak dekat tengah-tengah burger. Dan tidak sah burger tu kalau tidak ada dia punya penutup. Dan penutup itulah yang kita akan cover pada pengajaran kita yang terakhir pada kali ini. Okey? Jadi ingatlah burger, ingatlah RPH. Okey, jadi seperti yang semua sudah maklum, yang telah dimaklumkan di awal-awal tu, kita akan memilih 4 pelajar terpilih lah. Asalnya 6, cuma masa tak mencukupi. Kita kurangkan kuantiti tu, kita letak 4 orang sahaja. Okey, 2 orang daripada lelaki dan 2 orang daripada perempuan. Kita akan menggunakan wheel of names. Lemahnya pagi ni, tak tahu lah. Mungkin semangat pahlawan tak cukup kot. Okey. Jadi kita akan guna wheel of name ni untuk kita pilih lah 2 lelaki, 2 dalam kalangan perempuan. Baik, yang pertama Muzakir, insya-Allah. Bukan. Syarkawi. InsyaAllah Syarkawi. Bangun. InsyaAllah. Okey, yang kedua, terus pilih. Kita terus pilih. Bangun, silakan bangun. Okey, tak apa, kita bagi masa, tak ada masalah. Okey, arahan tugasan kita akan berikan selepas ini. Yang kedua, Muzakir. Zarul. Saya nak Muzakir. Okey, Zarul. Ya Allah, tafadhal. Okey, Muslimat pula. Kita pilih terus. Yes. Ramai, tak adil kan? Okey, Ustazah Yumni. Ya Allah, tafadhal bangun. Okey, lagi. Satu lagi. Bertenang, nanti kita bagikan tugasan. Mudah je tugasan ni, tak mudah. Tak susah. Aizah. Okey, Ustazah Aizah. Ayo.
Selalu macam tu kan. Okey, Jamilah. Okey, tugas sekali lagi. Kita pilih yang datang saja. Yang tak datang jangan pilih lah. Yang ada semangat pahlawan sikit. Ayo. Nadia, mana Nadia? Okey, so tugasan antum mudah saja. Kita sebenarnya kalau kita perhatikan, kita dah cover banyak benda pagi ni kan. Kita dah cover banyak. Kita cover mengenai perubahan sosial dan masyarakat. Kita cover mengenai tokoh-tokoh yang terlibat. Apa pandangan tokoh mengenai perubahan sosial ni? Kan apa maksud perubahan sosial mengikut tokoh-tokoh tu? Kita dah cover juga perubahan sosial pendidikan dalam Malaysia. Kita dah cover juga perubahan pendidikan moden. Kita cover pelbagai teori. Teori functionalism and last sekali teori konflik. Sebenarnya semua benda ni kita dah belajar ni. So tak ada sebab antum tak capai hasil pembelajaran kita pada pagi ini sebenarnya. Kan kita dah cover semua. Dah lah kita cover, kita ulang pula tu. Kan? Dah lah kita ulang, kita kukuhkan dengan burger. Kan? Dengan semangat kepahlawanan yang antum bawa dari semalam hingga ke hari ini. Tak ada sebab sebenarnya untuk tak tercapai hasil pembelajaran itu. Okey? Jadi apa yang saya nak 4 orang yang terpilih itu mudah saja. Keluarkan segala yang antum faham, yang antum dapat daripada awal sampai akhir, yang telah diterangkan oleh guru-guru yang cukup berpengalaman. Okey, so keluarkan everything. Okey, setakat mana yang antum boleh. Okey, setakat mana yang antum boleh. Baik, kita mulakan daripada Syarqawi. Silakan. Sikit je, 30 saat je. All out. Kita nak tengok macam mana menghurai. Yang akan menilai guru-guru semua ni. Mereka akan menilai layak ke tak layak untuk dapat hadiah. Kita ada hadiah, jangan risau. Yallah, tafadhal. Sorry Syarqawi. Untuk kesimpulannya, hari ini yang saya dapat tentang perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan melalui berbagai aspek lah. Antaranya seperti daripada dasar pendidikan. Terusnya yang saya dapat lagi teori functionalisme yang memerlukan antara satu dan sama lain. Terbaik. Yang itulah. Lagi last sekali. Sikit lagi saya gitu. Teori konflik. Yes, apa tu? Ya, itu teori yang menjelaskan bahawa pendidikan berdasarkan ekonomi, kehendak ekonomi. Ayuh. Okey, tepat dah tu, sangat-sangat tepat. Terima kasih. Boleh bagi dia hadiah, tak ada masalah. Okey, silakan. Zarul, silakan. 30 saat. Apa yang saya dapat dalam pelajaran hari ini daripada perubahan sosial, konflik perubahan sosial bermula daripada faktor, ada 3 faktor: asimilasi, difusi dengan akulturasi. Lepas tu kita ada bentuk-bentuk perubahan sosial, ada cepat, ada besar ke kecil, besar. Terbaik. Lepas tu perubahan sosial dari segi pendidikan yang kita nak tekankan, yang kita tekankan tadi. Dari segi daripada infrastruktur, daripada dari segi pendidikan, chalk and talk kepada pembelajaran, yes. Kita nak tu. Okey, itu je. Lepas tu untuk konflik. Terusnya Seterusnya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah, nampak tu. Sebenarnya apa yang Zarul katakan tu adalah hasil pembelajaran kita sebenarnya. Sebab kita punya hasil pada hari ini bukan sikit, banyak sebenarnya. Standard orang 2, 3 ataupun 4. Kita hari ini ada 5 kita capai. Dan Zarul membuktikan 5 itu tercapai sebenarnya. Berita bukan gemuruh pada Zarul. Benda yang kita dah belajar, kita ulang balik dengan burger lagi, memang boleh. Okey, baik, terus.
Nanti kita bagi hadiah, InsyaAllah 3 tu. Boleh, jelas. Ada 2 bab, bab 3 dan bab 4. Yang bab 3 kita dah kaji tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Ayuh. Kemudian kita dah huraikan tokoh dan kajian perubahan sosial. Terbaik. Kemudian kita dah jelaskan perubahan sosial dalam pendidikan di Malaysia. Itu yang bab 3. Betul. Bab 4 kita dah jelaskan perubahan pendidikan moden. Betul. Menghuraikan teori funksionalisme dan pendidikan moden. Dan yang terakhir menjelaskan teori konflik pendidikan moden. Masya Allah, Masya Allah. Semua tu. Sama juga macam Zahrul tadi, Ustazah Yumi cover semua juga. Ya, nah, so kita nampaklah memang berhasil lah pembelajaran yang kita buat pada hari ini. Alhamdulillah. Saya kagum dengan guru-guru kita sebenarnya. Mereka sangat hebat dan berpengalaman, kreatif dan inovatif sebenarnya dalam memberikan ilmu yang terbaik lah. Okay, last sekali. Yang tu dulu. Last sekali. Okay, silakan. Nadia. Okey, bagus. Terbaik. Terima kasih. Terbaik semua. Nanti kita akan bagi hadiah selepas ni. Masa tak ada. Last sekali. Pengukuhan yang terbaik yang kita semua dah biasa pakai, kita akan pakai lagi pada hari ini. Okey, jadi seperti biasa, gunakan handphone yang ada. Okey, gunakan teknologi yang kita ada. Sekejap sahaja lagi. Gunakan teknologi yang ada. Kita buat sesi pengukuhan yang terakhir. Ini kira pengukuhan yang terbaik lah daripada kami. Okay, Alhamdulillah. Segala permasalahan tu dipermudahkan. Kita boleh buat pengukuhan ni. Classic mode, yes. Okay, get ready to join. Open your phone. Loading game pin. Okay, that is the pin. Boleh masuk ke? Okay, toilet lain ni, insyaAllah. You must miss. Ya. Burger bagus. Kita nak beris. Penangan sesuatu. Cepat. Di 50 je tu. Siapa cepat dia dapat. Okay. Aisyah, Do. Awi. Okay, start. Okay, jawab dengan yakin. Semua kita dah belajar ni. Soalan pertama. Nampakkan lah. Tak nampak kan? Cepat. Okay, dah. Kontrol. Wow, majoriti dapat markah tinggi. Okay. So. Jangan kecewakan guru kita, Ustaz Hakim. Lipat dia ni. Jangan kecewakan guru kita. Siapa pilih Mahatma Gandhi tak tahulah. Siapa pilih Mahatma Gandhi tak tahulah. Allah tahu. Ustaz. Teruskan. Ayo, teruskan. Fokus jawapan dengan gambar tu. Seorang lagi tak tekan tu. Terkeluar ke? Terkeluar tu. Terkeluar tan mana pun tak tahu.
Ni kita bagi extra masa sikit. Dia tak tahu kenapa boleh macam tu. Jangan laju-laju. Relax. Masa masih ada. Pelan-pelan. Jadi kalau kita dah tekan tak boleh adjust kan? Tak boleh patah balik kan? Dah. Begitulah dunia ni. Skip Boleh skip ke? Nampak sangat tak gaji kan? Oh, terbaik semua. Bagus. Ada berapa? Saya rasa 12 ataupun 6. Masuk exam dulu. Confirm masuk exam. Dua. Satu. Okay, habis. Oh, kita laju lah, kita laju. Tekan je. Result nanti tengok di ujung. Ustaz Nawawi ni. Jangan kecewakan Ustaz Nawawi. Ustaz Amri terang. Okey, Alhamdulillah. 70% menguasai. Huhu juga. Tiga tu baik tadi. Hadiah. Ini kita bagi. Pasal dia dengan dia. Ini kita bagi. Dah habis. Saya skip Sekejap. Nombor 1 boleh pilih yang mana? Tempat sama. Terbaik. InsyaAllah tak apa sekali. Memang macam tu. Nanti exam full mark InsyaAllah. Kecuali Saja saya letak gambar macam tu seperti ni kan. Kita punya menteri. Okay, siapa nama? Okey. Hebat orangnya, hebat orangnya. Jangan main-main. Tu dia. Oh, masih bertahan lagi. Bila nak ke bawah? Okey. Ni yang last ni. Ni part Ustaz Syahrul. Jangan kecewakan Ustaz Syahrul. Oh, bolehlah. Dalam 50% menguasai. Baik. So, podium kita. Tempat ketiga jatuh kepada Nur. bagi terus. Okay, kedua Huhu. Akhirnya last sekali adalah Ulala. Okay, baik. So, untuk tiga yang terbaik ni kita jemput ke hadapan lah. Okay. Jadi, Ustaz Syahrul akan berikan hadiah. Okay, sila ke hadapan lah. Tempat ketiga dulu. Tempat pertama dulu. Iaitu Ulala. Dipersilakan. Siapa Ulala? Sila ke depan. Ada hadiah spesial ni, Masya Allah. Ulala, siapa Ulala? Okey, sila ke depan. Masya Allah, tahniah. Beri tepukan yang gemuruh. Dia betul 10/10. Semua 10/10. Yang membezakan ni masa saja kan? Saya rasa masa saja dan juga iPhone rasa, kan? iPhone mesti menang. Tak adalah. Yama. Okay, sorry ni masih kejap. Okay, inilah dia kita punya juara kita. Tahniah. Boleh pilih sejadah mana yang terbaik. Dalam sejadah tu ada lagi hadiah dia. Bukalah.
Okey, yang kedua kita jemput Huhu. Siapa Huhu? Okey, masya-Allah, terbaik dulu. Nur, saya rasa lelaki Nur ni, saya rasa. Siapa dari Nur? Oh, pilih hadiah, memilih. Okay. Ada gambar. Ada video? Gambar. Oh, gambar. Oh, boy. Okey, last sekali. Kita jemput Nur. Tempat yang ketiga dipersilakan. Siapa Nur? Okey. Jawapan ni. Oh, sebelah-sebelah je. Oh. Kita dapat mentaksirkan sesuatu di situ. Okey, tahniah. Okey, itu ikhlas hadiah daripada kami. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kan itu bila masa antum pergi masjid ke bolehlah guna. Kan zikir tu bolehlah zikir sebaik mungkin. InsyaAllah moga kita share pahala itu bersama-sama. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja. Okey, daripada kami maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita belajar ni kita dapat dan kita ingat dan kita manfaatkan untuk exam yang akan datang. Jadi saya doakan semoga kita semua berjaya untuk exam, dipermudahkan segala urusan dan kita boleh skor yang terbaiklah untuk subjek sekolah dan masyarakat. Okey, alhamdulillah. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.